Rizab Melayu, pemilikan bukan Melayu. Status tanah itu tetap juga Rizab Melayu. Dia tak hilang. Cuma pemilikannya bukan Melayu. Mempertahankan tanah air bukan sekadar mempertahankan negara, tetapi juga mempertahankan tanah rizab Melayu kerana ianya termaktub dalam perlembagaan dalam erti kata ianya membawa maksud mempertahankannya, memeliharanya, menjaganya supaya kekal tidak berubah dari sebarang ancaman, bukannya menjual dan menggadai kepada bukan Melayu. Namun, kerana tamak dan mahu cepat kaya, dengan jalan mudah pengkhianat bangsa sanggup menjual tanah-tanah hak orang Melayu ini sekalipun menyedari perbuatan mereka itu melanggar amanah perlembagaan. Tanah Rizab Melayu adalah pusaka yang diwariskan oleh moyang bangsa Melayu dengan tujuan supaya tanah-tanah pusaka ini tidak lenyap terjual dan penyudahnya orang Melayu merempat di tanah air sendiri sekiranya semua tanah ini dijual kepada orang bukan Melayu. Sekurang-kurangnya 3,214 hektar tanah Rizab Melayu di Perak hilang dan dipercayai telah berpindah milik kepada bukan Melayu secara tidak sah. Terdahulu, pengkaji sejarah Tanah Melayu Zara Sulaiman dalam pembentangannya berkata Tanah Rizab Melayu sehingga kini hanya meliputi 23% di seluruh negara. Menurut sejarawan negara Profesor Emeritus Dr. Koh Kai Kim, pada tahun 1900 dahulu, di sekitar Kuala Lumpur tiada orang Melayu kerana terhakis dengan pembangunan. British mula risau sebab majoriti kaum di negara ini adalah orang Melayu. Jadinya, British mula memperkenalkan Malay Agricultural Settlement yang kita kenali sebagai Kampung Baru. Walau bagaimanapun, masalah ini belum selesai apabila orang Melayu suka menjual tanah kepada orang asing termasuk kaum Cina. Bagi menghalang perbuatan ini berleluasa, British membentuk Enakmen Rizab Melayu atau Enakmen Tanah Simpanan Melayu pada tahun 1913. Selepas itu, semua negeri di Semenanjung Tanah Melayu juga mengamalkan Enakmen Rizab Melayu kecuali Pulau Pinang dan Melaka. Ini kerana dua negeri ini termasuk dalam negeri-negeri selat yang tidak beraja. Sebenarnya tanah Rizab Melayu ini berkait rapat dengan 7 wasiat Raja-Raja Melayu ketika negara ingin mencapai kata sepakat untuk menuntut kemerdekaan. Dalam wasiat ini, Raja-Raja Melayu sudah tetapkan yang 50% tanah di Semenanjung mestilah tanah Rizab Melayu. Malang sekali. Pada tahun 2009, satu kajian dijalankan menunjukkan hanya tinggal 12% sahaja tanah Rizab Melayu. Dengan kata lain, tidak sampai 50%. Antara sebabnya adalah ada tanah Rizab Melayu diambil oleh pihak kerajaan dengan menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960. Akta ini selalu digunakan apabila kerajaan mahukan sesuatu tanah untuk membuat projek awam seperti sekolah, hospital, balai raya, tanah perkuburan dan sebagainya. Namun masalahnya, ada tanah Rizab Melayu yang diambil tetapi tidak diganti dengan sepatutnya. Kebanyakannya sudah dibayar dengan pampasan yang tidak setanding dengan nilai tanah. Selain itu, ada juga orang Melayu yang melucutkan status tanah Rizab Melayu untuk dijual tanah itu kepada syarikat atau orang bukan Melayu. Ada banyak sebab kenapa mereka melakukan hal tersebut. Di antaranya tiada duit, menunaikan haji dan pembahagian faraid. Ini adalah saya nak bagi contoh saja ya. Ini di mana ni? Di Perak ya. Kita lihat. Ini siapa yang dapat tanah? Ini bangsa apa? Ini bangsa apa? Tapi yang saya sedih ya. Tanah yang diberi kepada Melayu hanya dibenarkan menanam padi. Dan tanah-tanah ini hanya di kampung. Tapi tanah-tanah yang lain yang diberikan kepada bangsa asing adalah di dalam pekan, adalah tanah-tanah yang prominent, tanah yang berprestige, yang tinggi nilainya, yang boleh dibuat pelombongan timah dan emas dan juga besi dan juga tanam ladang getah. Tapi kita tidak dibenarkan. Tanah yang diberikan kepada orang Melayu tidak dibenarkan mendatangkan hasil ya, tidak diboleh buat komersial. Isu penyusutan kuantiti tanah Rizab Melayu yang kini hanya tinggal 11.9% agak mengejutkan. Punca yang dikedapasi ialah pengambil alihan tanah Rizab Melayu yang tidak digantikan semula melandaskan undang-undang yang diperuntukkan. Contohnya Rizab Melayu ada 50%. Tidak ada di peringkat parlimen, bajet dibentangkan, tak pernah menyebut memperuntukkan duit sekian juta, sekian biliannya untuk membeli tanah-tanah sebagai ganti kepada tanah Rizab Melayu yang diambil. Tidak ada.
Bagaimana nak hidup kalau sekiranya tanah Rizab Melayu di Negeri Sembilan hanya ada 5.49%? Apa akan berlaku kepada anak kita? Hal ini telah lama kecoh kerana banyak tanah-tanah Rizab Melayu sudah bertukar milik. Tetapi perkara ini lebih kecoh apabila dikatakan Rizab Tanah Melayu di Perak telah dipindah milik kepada orang bukan Melayu. Banyak NGO mendesak Kerajaan Persekutuan untuk campur tangan dalam hal penyelewengan tanah Rizab Melayu berkeluasan 641.6 hektar di Setiawan Perak dan didakwa sudah berpindah milik kepada bukan Melayu. Akibat penyelewengan sedikit didakwa didalangi pegawai kerajaan. Satu tindakan tegas wajar dikenakan kepada dalang atau lebih tepat lagi pengkhianat tanah Rizab Melayu, sama ada melucutkan kerakyatan atau penjara seumur hidup. Untuk makluman, luas 641.6 hektar tanah Rizab Melayu di Mukim Setiawan daerah Manjung, Perak dakwa bertukar milik kepada orang Cina sejak tahun 2005. Tanah tersebut telah dipecahkan kepada 317 lot dengan 100% dimiliki orang bukan Melayu dan kini menjadi ladang kelapa sawit. Amat menyedihkan apabila pindah milik terhadap tanah yang asalnya digazetkan sebagai Rizab Tanah Melayu pada 7 Januari 1930 itu bercanggah dengan enamen dan Akta Kanun Tanah Negara 1965. Di Pulau Pinang, kejadian yang sama berlaku. 29 buah kampung Melayu dihapuskan, diambil alih dan dimajukan tetapi tidak membela pemilikan tanah orang Melayu. Kajian data pada tahun 2003 menunjukkan tanah wakaf Islam di Georgetown berukuran 398,000 kaki persegi. Tapi jika dibandingkan tanah gereja keluasannya 2 juta kaki persegi, di manakah hak pemilikan atau status pegangan orang Melayu di Pulau Pinang? Orang Melayu bukan menentang kemajuan, bukan juga menentang pemadaran. Kerana hakikatnya orang Melayu Pulau Pinang sudah pun maju sebelum franchise Light datang. Tanjung Penaga sudah pun maju sebelum bandar sebelum Georgetown diwujudkan. Jadi konsep bandar dan orang Melayu tidak asing. Malah satu kajian yang mengejutkan telah dijalankan mendakwa yang 9 juta hektar tanah Rizab Melayu masih lagi belum diganti sehingga kini. Di Kuala Lumpur misalnya, hanya tinggal 3% tanah Rizab Melayu merangkumi kawasan di Gombak dan perkampungan Melayu. Malah, ada penduduk di sekitar Taman Sungai Sirih Selangor mendakwa terdapat projek kerajaan ECRL melalui kampung mereka. Taman Sungai Sirih merupakan kampung Melayu terakhir di kawasan tersebut. Terpaksa dikorbankan kerana pembangunan, namun lebih malang. Pampasan yang ditawarkan adalah tidak setimpal dan pihak kerajaan negeri cuba untuk mengelak daripada berbincang dengan penduduk. Perkara ni akan jalan juga ada. Mau tak risau, rumah nak kena ambil. Kata kalau ada pampasan rasa saya, diorang tak nak ambil dah. Tak lagi pun tahu baloi. Duit dah banyak habis, kencing dah habis. Semua otak-otak tu. Mak buat lu rumah siapa? Orang tu umur 70, siapa nak bagi pinjam? Bank mana? Yang nak tuju kena ambil. Takkan ada dia. Bukanlah nak menolak kerajaan punya projek lah, rancang sana. Kita tak kisah benda lah tu, tapi madailah kesal orang tua-tua tu. Itu. Taman rasa saya ni last. Dah tak ada taman lagi dah. Semestinya kita sebagai Melayu tidak menolak pembangunan yang baik untuk negara ini. Cuma kita menuntut hak ketuanan bangsa Melayu di bumi kelahiran kami. Jangan menuduh kami resis ketika kami mempertahankannya. Malah berpuluh tahun bangsa Melayu sudah pun bertolak ansur kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa kami sudah pun maju sebelum datangnya penjajah. Kami tidak bodoh dan kami tidak mundur. Cuma penulis sejarah yang telah menipu generasi kini. Untuk yang menjual tanah Melayu, anda akan pikul tanah-tanah yang anda khianati di akhirat kelak. Anda akan mati satu hari nanti. Sekian, terima kasih.